Sebanyak 57,510 kes penyakit kaki, tangan dan mulut HAMD dilaporkan dalam tempoh 1 Januari tahun ini sehingga semalam dengan 2 kanak-kanak mengalami gejala teruk dan juga memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU. Dan jumlah tersebut merekodkan peningkatan sebanyak 24 kali ganda berbanding 2,333 kes yang dicatatkan bagi tempoh yang sama pada tahun 2021 semasa pandemik. Bagaimanapun, sekiranya dibandingkan dengan tempoh masa yang sama bagi tahun 2019, peningkatan kes pada tahun 2022 adalah sebanyak 27,664 kes, iaitu hampir sekali ganda. Jadi kita nak bercakap lanjut berkaitan dengan HFMD yang semakin merebak, lindungi anak, amalan SOP yang perlu dan wajar dilaksanakan. Kita terus bersama dengan Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pengerusi program Immunize for Life, menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, pertama sekali YB-KJ ataupun Menteri Kesihatan memaklumkan dalam tempoh 1 Januari sebanyak 57,510 kes HFMD telah dilaporkan dan peningkatan 24 kali ganda bagi tempoh yang sama bagi 2021. Apakah langkah sebenarnya yang perlu diambil oleh kita untuk mengawal penularan ini di peringkat sekarang, terutamanya bagi ibu bapa? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita tengok kes-kes HFMD ni, dia menular daripada seorang ke seorang, dan ini adalah dengan direct contact ya, ataupun kontak dengan barang-barang yang telah usik ataupun dimasuk dalam mulut anak-anak. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni ialah jika kita hantar anak ke tadika ataupun taska ataupun nursery, kita pastikan bahawa nursery itu ada polisi yang tidak membenarkan anak yang sakit masuk ke situ. Jadi ini adalah supaya kebanyakan daripada penularan ini berlaku di pusat-pusat penjagaan tersebut ya. Dan kalau kita juga apabila kita pergi menziarah orang lain di rumah lain seperti hari raya dan sebagainya, kita perlulah tengok bahawa tak ada sesiapa anak ke ataupun orang dewasa yang tak sihat di dalam rumah tu. Kerana jika mereka ada gejala-gejala seperti tak mahu makan kerana ada ulcer dalam mulut mereka ataupun ada ruam di tangan mereka dan kaki mereka, ini bermakna mereka adalah apa yang dipanggil virus shader ya, mereka mengeluarkan virus-virus itu dan boleh menjangkiti orang lain. Jadi sekarang ini cara kita untuk mencegah daripada penularan ni ialah daripada tiap-tiap ibu bapa mengambil tanggungjawab sendiri supaya mereka tidak mereka tahu persekitaran dan juga orang ramai yang di dekat dengan anak mereka. Dan nombor dua, jika anak mereka dijangkiti saya tahu ramai ibu bapa yang terpaksa hantar anak mereka kepada daycare center ataupun tadika tu kerana mereka pergi kerja. Dan jika anak tu dijangkiti, maka nasihat kita ialah jangan hantar anak tu ke pusat-pusat ini kerana penularan itu akan berlaku di dalam pusat itu dan ini akan memastikan bahawa semua anak yang dalam tu akan dijangkiti dan mereka akan balik ke rumah dan adik-beradik mereka dijangkiti dan adik-beradik mereka pergi ke sekolah dan menjangkiti kawan di sekolah dan juga kawan-kawan ibu bapa. Jadi dia ada dua strategi di sini. Yang satu ialah supaya anak kita sendiri tak dijangkiti. Yang kedua ialah jika anak kita dijangkiti, kita perlu menyekat penularan itu daripada anak kita kepada anak orang lain. Dan juga doktor, kalau berkaitan dengan risiko yang tinggi dan juga rendah, bagaimana untuk kanak-kanak yang dijangkiti HFMD ini? Kerana setakat ini ada 2 kes dilaporkan mengalami risiko yang agak teruk. Bagaimana untuk kita faham berkaitan dengan risiko ini, doktor? Ya, risiko dia kebanyakan kes-kes hand, foot and mouth disease ni ataupun tangan, kuku dan mulut ni, mereka ada demam dan mereka ada tak nak makan
dan mereka ada ulcer dalam mulut dan juga ada ruam di tangan, kaki dan mungkin di seluruh badan. Ya. Ada yang teruk lebih kepada ulcer, ada yang teruk lebih kepada ruam di badan. Jadi apa yang kita risiko yang berlaku ialah yang pertama, jika mereka tak makan kerana ada ulcer dalam mulut, dan jika mereka tak makan dan tak minum, maka anak tu akan menjadi dehydrated ya, ataupun kekurangan cair dalam badan mereka, dan ini memerlukan rawatan di hospital ya, kerana kita tak boleh biarkan anak itu tanpa cecair dalam badan mereka dan mereka akan jadi dehydrated, mereka lebih teruk lagi keadaan mereka ya. Yang kedua berkenaan dengan penyakit ini ialah ruam-ruam di tangan dan kaki. Ruam-ruam tu tak menjadi masalah. Mungkin kadang-kadang ia gatal sedikit dan kita beri sedikit krim untuk rawatannya ya. Yang ketiga yang lebih mustahak ialah jika anak tu dijangkiti oleh sejenis virus yang dipanggil Enterovirus 71 ya, Enterovirus 71 ataupun EV71, virus ini boleh menjangkiti anak tu di otak mereka, dan ini ialah varian yang membahaya. Kita tahu bahawa HFMD ini disebabkan oleh berbagai-bagai virus ya, ada virus Coxsackie A6, Coxsackie A16 dan juga virus Enterovirus 71 itu, dan ada beberapa lagi virus. Jadi jika dijangkiti dengan virus tu, kita perlu memantau anak tu supaya mereka yang pertama tidak mendapat komplikasi seperti dehydration ataupun kurang air dalam badan ya. Dan yang kedua, dan juga mendapat jangkitan secondary pada kulit mereka. Yang kedua ialah kita perlu pastikan dan memantau anak itu supaya virus itu tidak menjangkiti otak mereka dan melibatkan juga jantung mereka. Jadi ini adalah komplikasi-komplikasi, dan sebagai saya kata tadi, ramai kanak-kanak yang dijangkiti oleh virus ini dan mendapat penyakit tangan, kaki dan mulut, tapi yang angka yang mendapat komplikasi yang teruk adalah sedikit sahaja ya, dan kita selalunya bolehlah insya-Allah merawat komplikasi itu. Tapi bagi ibu bapa, jika anak mereka ada gejala-gejala seperti tak mau makan dan kata mulut mereka sakit ataupun ternampak ada ruam di tangan dan kaki, nah yang pertama jangan hantar mereka ke Taska atau Tadika. Yang kedua, bawa mereka supaya dinilai dengan teliti oleh seorang doktor ataupun doktor pakar supaya kita boleh membuat keputusan apa yang perlu dibuat ya. Adakah anak ini boleh dirawat di rumah ataupun anak ini perlu dimasukkan ke ward supaya kita boleh kontrol rawatan anak tu. Jadi ini yang perlu ibu bapa faham berkenaan dengan penyakit hand, foot and mouth ini ya. Ya. Sangat jelas apa yang dinyatakan oleh Datuk tadi. Ibu bapa perlu menilai dan juga mengambil perhatian bawa anak ke hospital, jangan hantar ke Tadika sekiranya ada gejala-gejala berkaitan dengan HFMD. Terima kasih Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pengerusi program Immunize for Life, atas perkongsian itu tadi.